Mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan. 请我们看一处的圣经， Kita melihat dari Matius pasal yang ketiga, 马太福音第3章， ayat pertama sampai ayat 12. 从第1节念到第12节。 Matius pasal yang ketiga, 马太福音第3章 ayat 1 sampai 12. 第1到第12节， Firman Tuhan akan dibacakan hanya di dalam bahasa Mandarin. Bapak Ibu sekalian boleh melihat Alkitab atau HP masing-masing. 我们就用华语来念，请听我的讲。那个时候，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道说：“天国近了，你们应当悔改。”这人就是先知以赛亚所说的。他说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路。”这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，以悔改的心相称。不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。我是用水给你们施洗，叫你们悔改，但那在我以后来的能力比我更大。我就是给他提血也不配，他要用圣灵一火给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬进他的肠，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。 Sampai di sini kita pembacaan 就 firman 圣经到 Tuhan. 这里。 Antara Matius pasal 2 dengan Matius pasal 3 itu ada selang waktu kira-kira 29 tahun. 马太福音第2章到第3章之间，一共有29年之久。 Kira-kira Yohanes Pembaptis pada waktu itu kenal Tuhan Yesus enggak? 但那个时候，施洗约翰已经认识耶稣吗？ Saya rasa mungkin Yohanes tidak kenal dengan Tuhan Yesus. 我相信他还不认识耶稣。 Dia mengenali Tuhan Yesus baru setelah Tuhan Yesus itu dibaptis. 他认识施洗约翰认识耶稣是从他受洗以后。 Sebab kenapa? 为什么呢？ Soalnya Tuhan Yesus dari Mesir, lalu kemudian dia Yusuf Maria itu membawa dia ke Nazaret. 当主耶稣逃到这个埃及的时候，那么这个从埃及就跑到不是跑到耶路撒冷，就跑到拿撒勒这个地方。 Nah, jadi barangkali di Nazaret itulah adik-adik daripada Tuhan Yesus dilahirkan. 所以就是在主耶稣在拿撒勒成长。 Sedangkan kita tahu bahwa Yohanes itu hidup di Yudea. 其实施洗约翰是在犹大地方生活。 Papanya kita tahu adalah imam. 我们知道有这个大祭司， Jadi mungkin mereka tinggal sekitar Yerusalem. 就是住在耶路撒冷一区， Sehingga kalau papanya bertugas itu dekat dengan Yerusalem. 所以他的爸爸有工作做的时候，就靠近这个耶路撒冷这个地方。 Tapi kemudian kita lihat memang Yohanes yang dilahirkan dengan mujizat. 所以这个施洗约翰就是上帝用奇妙的方法生他。 Dia dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. 上帝为施洗约翰预备主的道路， Dan lalu kemudian dia menjadi seorang nabi di padang gurun Yudea. 他就是在旷野的地方成为一个先知。 Kita tidak usah membayangkan padang gurun Yudea itu seperti padang pasir ya. 我们不会想到这个旷野，就是说好像在沙漠地带一样。 Kalau Anda pergi ke Israel misalnya dari Mesir, 比方说，我们如果到以色列这个地方， Anda melewati padang gurun Sinai. 我们可以经过西乃山， Nah, di situ Anda akan melihat
wah pasir 现 semua. 在旷野就是很多的泥沙、泥土。 Tapi yang disebut padang gurun Yudea itu adalah bukan sebuah padang pasir. 那么在这个犹大地的这个旷野，不是单单泥土而已、泥沙而已， Itu cuma sebuah daerah yang gersang. 就是在一个不毛之地， Daerah Yudea itu sedikit penghuninya. 就是在那一带居住的人是很少的， Jadi bukan sama sekali itu padang pasir semuanya. 并不是说全部就是旷野，就是沙漠地。 Jadi pada waktu Yohanes berkhotbah di padang pasir ini, di padang gurun ini, jadi masih tetap ada orang yang datang mendengarkan Yohanes. 当这个施洗约翰在旷野讲道的时候，还有很多的人靠近他。 Dan waktu Yohanes berkhotbah itu mungkin dirasakan suara kenabiannya. 当这个施洗约翰讲道的时候，他们可能会感受到他有一个限制的能力。 Dan lama-lama kemudian tentu menjadi viral ya. 我们就越来越这个他的名声越来越大。 Makin lama makin banyak orang yang datang ke padang gurun Yudea ini. 有更多的人就跑到这个旷野去听施洗约翰的讲道。 Nah, kalau kita perhatikan apa maksud Tuhan dengan Yohanes Pembaptis? 上帝在施洗约翰的身上有什么意思呢？ Yang pertama-tama kita melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. 所以我们就看到这施洗约翰所做的是什么呢？ Nah, kalau kita perhatikan yang pertama 第一， yang dilakukan Yohanes Pembaptis, 第一，施洗约翰所做的， dia berkhotbah 他是讲道， ya. Jadi dia berkhotbah. 他讲道。 Lalu kemudian kalau kita tanya di mana dia berkhotbah, 请问他在什么地方讲道呢？ jelas Matius juga menjelaskan di padang gurun Yudea. 在马太福音很清楚的告诉我们，在旷野犹大的旷野。 Yang sangat menarik adalah apa isi khotbah daripada Yohanes. 那么施洗约翰所传讲的信息是什么呢？ Jadi apakah yang dikhotbahkan oleh Yohanes khususnya di padang gurun ini? 那么施洗约翰在旷野所讲到的信息是什么呢？ Dan kalau kita perhatikan, 我们要注意一下， inti daripada khotbah Yohanes di padang gurun ini 这个施洗约翰在旷野所讲到的信息， adalah satu hal. 就是一件事情。 Apa sebenarnya inti khotbah daripada Yohanes ini? 这施洗约翰所传讲的道理是什么呢？ Bertobatlah 你们要悔改， karena kerajaan Allah sudah dekat. 因为天国近了。 Ya, jadi itu inti daripada apa yang Yohanes mau bicarakan. 这就是施洗约翰在旷野传道的这 Bertobat 个，就是说你们要悔改， Sebab apa? 因为什么呢？ Sebab kerajaan Allah sudah dekat. 因为天国近了。 Nah, apa maksud dari kerajaan Allah? 那么这个天国是什么意思呢？ Apakah nanti Tuhan akan mendirikan kerajaannya di dunia ini? 是不是他要在这个世界上建立这个王国呢？ Nah, kalau kita lihat memang Injil Matius memang menekankan kerajaan Allah itu adalah satu keadaan di mana Yesus menjadi raja. 在这里是讲到一个天国，就是在这个国家当中，耶稣是成为一个国家的王。 Jadi pada saat Tuhan Yesus dirajakan, disitulah kerajaan Allah. 当耶稣基督在这个国家当中做王，那就是天国， Nah, itulah pengertian daripada kerajaan Allah. 那就是天国的意思。 Makanya bisa dikatakan kerajaan Allah sudah datang di antara kamu. 所以在这里有天国近了。 Loh, kerajaan Allah di mana maksudnya? 他的意思说天国在什么地方呢？ Nah, kita tahu bahwa kerajaan Allah itu di mana Yesus menjadi raja. 也就是说，天国就是耶稣在那个国家里面做王。 Maka pada waktu Yesus menjadi raja, itulah kerajaan Allah. 这就耶稣在这个国家当中做王，这就是天国。 Dan di situ ada kerajaan Allah. 在那里就是有天国。 Nah, tapi tentu sepenuhnya itu nanti adalah Yesus menjadi raja itu pada waktu kita semua sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. 当主耶稣第二次再来的时候，我们大家一起跟主耶稣见面，那就是天国。 Jadi bertobatlah kamu 你们要悔改， sebab kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu sudah dekat. 因为天国近了。
Jadi di mana Yesus dijadikan raja. 也就是说，耶稣在这个国家里面做王， Nah, itu adalah inti daripada khotbah Yohanes. 这就是施洗约翰所传讲的 Dan 信 kita 息。 membaca banyak orang yang bertobat, 很多人在那里悔改， lalu kemudian sebagai tanda pertobatan mereka dibaptis. 也就是说，成为一个这个他真正的悔改的表现，就是说他们受洗了。 Tapi di antara mereka itu juga kemudian datang orang Parisi dan orang Saduki. 在他们中间，忽然来了这个法利赛人和有撒都盖人。 Nah, orang Parisi dan orang Saduki ini pesan apa yang disampaikan oleh Yohanes? 那这个撒都盖人、法利赛人来到他们中间，那么施洗约翰对他们说什么呢？ Jadi kepada mereka juga dikatakan bahwa kamu harus bertobat. 也对他们说，你们要悔改。 Tapi khususnya untuk orang Parisi ini, 特别是对这个法利赛人和撒都盖人， Yohanes itu mengadreskan dengan sikap yang agak galak ya. 施洗约翰好像是责备他们一样。 Begitu datang, hai kamu ular beludak, begitu kan? 施洗约翰对这些法利赛人说：“你们毒蛇的种类。” Coba kita bayangkan kalau ada orang baru datang ke sini, 我们可以想象，如果有新的人来在我们中间， lalu ditunjuk sama Pak Arifin ya, hei kamu ular beludak, bertobat kamu, begitu kan? 我们就责备他，你是毒蛇的种类。 Tentu langsung pulang ya. 他一定马上回家 Itu 的。 sebabnya masih banyak yang ada di rumah, 所以很多人还在家里， bukannya takut COVID. 并不是说怕这个病毒。 Soalnya kalau COVID cuman pilek-pilek sama batuk biasa, sama kayak flu. 其实病毒就是说感冒一样， Takut diomelin Pak Arifin. 把给徐牧师骂。 Ya, jadi kita lihat orang Parisi dan orang Saduki ini datang, tapi apa sambutannya? 那么法利赛人跟这些撒都盖人来的时候，他们施洗约翰怎么样迎接他们呢？ Apa Yohanes? Wah, ada bapak-bapak dari terhormat dari Yerusalem, begitu kan? 是不是施洗约翰说哇，这些尊贵的人来了？ Yang lain berdiri, dia dikasih kursi misalnya. 其他的人站起来就是给他们特别一个位置。 Enggak loh, belum ngapa-ngapain. Mereka tuh udah langsung ditunjuk, hei kamu ular beludak, begitu kan? 他就马上这个施洗约翰看见他们来了，马上就责备他们说：“嘿，毒蛇的种类。” Siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu bisa melarikan diri dari murka yang akan datang? 谁指示你们可以逃避将来的愤怒呢？ Nah, jadi mendadak-dadak pesan daripada Yohanes kepada orang Parisi dan Saduki itu seperti itu. 他们的他们的印象就是这样子， Pesannya adalah bertobat kamu. 也就是说你们要悔改哦。 Tapi khususnya ditekankan juga kepada orang Parisi dan orang Saduki. 特别是指着法利赛人和撒都盖人， Kalau kamu tidak bertobat, itu kapak sudah tersedia. 如果你们不悔改的话，这个斧头已经在树根上 Nah, 了， kamu akan dikampak, begitu kan 你们要给 kira-kira. 它砍掉。 Nah, jadi langsung ditekankan seperti itu kepada orang Parisi. 那么他就强调，就是责备这些法利赛人。 Nah, kalau kita tanyakan, 如果我们要问的话， orang Parisi dan Saduki ini disuruh bertobat apa sih? 那么其实施洗约翰叫这些法利赛人和撒都盖人悔改，悔什么改呢？ Apa mereka suka berdosa? 是不是他们常常犯罪呢？ Apa mereka suka bolos ibadah? 是不是他们这个窃戏，这个在敬拜的事上， Apa mereka lupa berdoa? 他们是不是忘记了祷告呢？ Tidak. 不是， Kita membaca orang Parisi itu, wah, kalau kita melihat sejarah daripada gerakan Parisi, 如果我们看见这个法利赛人的历史， kita biasa di sekolah minggu selalu mendapatkan kesan buruk kan mengenai orang Parisi. 如果我们在做小孩子在儿童主日学的时候，我们对法利赛人跟撒都盖人不好的印象。 Kita di sekolah minggu, itu orang Parisi jahat loh. 哦，儿童主日学老师说法利赛人很恶啊， Oh, orang Parisi itu busuk loh. 法利赛人是坏人啊。 Ngintipin kesalahan Tuhan Yesus. 他一直吹毛求疵，一直要发现主耶稣的毛 Cari-cari 病， kesalahan Tuhan 一直 Yesus. 吹毛求疵， Jahat dia. 他实在很坏。 Nah, jadi dari kecil kita diberikan
tanda yang seperti begitu. 所以我们从小的时候，我们有这个印象，法利赛人是很不好的人。 Tapi sebenarnya gerakan Farisi itu waktu didirikan pertama itu sangat bagus sekali. 其实法利赛人在最初的是很好的。 Bapak Ibu tahu bahwa mereka itu menjadi Farisi itu untuk supaya mereka menunjukkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. 其实成为一个法利赛人是不容易的，就是说要表现我们是照着神的意思、神的话而行。 Jadi selama ini Israel, Yehuda pada waktu itu dijajah oleh pertama Yunani, lalu kedua Roma. 那么当那个时候有以色列犹太，那个常被这个希腊还有罗马所统治。 Lalu kemudian orang Israel mungkin hidup seturut dengan penjajah mereka. 他们这些以色列是照着他们这个统治者， Lalu muncullah gerakan Farisi. 所以就产生这个法利赛人的运动。 Mari kita hidup dengan mempertahankan hidup yang sesuai dengan hukum Taurat. 所以我们要保持在我们的生活上保持，我们要遵行上帝的律法。 Lalu mereka jejerkan hukum Taurat. 他们就看这个，就把这个神的律法拿出来。 Dari 10 hukum jadi 364 ketentuan. 从10个诫命就变成364个律法。 Mereka juga nggak tahu. saya bilang 366, mereka juga nggak tahu. Nah, jadi udah gitu. Mereka tuh mau hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu. 他们就是照着他们这些律法而遵行的。 Misalnya 10 hukum cuma bilang kuduskanlah hari Sabat. 这个10个诫命就是说要守安息日，守为圣日。 Tapi mereka menjabarkan apa itu menguduskan hari Sabat. 那么就说他们这什么叫做圣日呢？ Dituliskan tidak boleh melakukan pekerjaan misalnya. 在这里圣经已经讲了，不可以做别的事情。 Jadi kalau kita jalan itu bekerja nggak? 如果我们走路是不是工作？ Dianggap kemudian jalannya kemana dulu. 那么要走到哪里去呢？ Anda jangan membayangkan orang Israel waktu itu hidupnya seperti Anda di rumah. 那么我们不可以想象得到，当时以色列的生活不像我们一样。 Semua punya rumah pasti, punya WC pasti di rumah dong. 我们每一个人都有房子，我们都有这个洗手间。 Tapi orang Israel nggak ada. 只是以色列人没有， Jadi mau buang air kemana? 要跑到洗手间跑去哪里 Ya 呢？ pergi ke kali kemana? 就跑到咖喱，跑到后边。 Nah, biasanya 平常 WC paling dekat itu tidak lebih daripada 2 mil. 他们差不多有2里的路程这么远呐、去那个地方。 Jadi mereka bilangnya kalau hari Sabat jalan paling banyak 2 mil. 所以他们说安息日最多嘛走2里路。 Misalnya WC-nya 2 mil kan? 比方说从家里到洗手间有2里的路， Jalan 2 mil. 走2里路。 Kalau lebih dosa loh. 如果走远一点就犯罪咯。 Nah, jadi WC-nya kurang dari 2 mil kan? 所以他们洗手间就少于2里， Udah jalan 2 mil. 走了2里路 Jongkok kan? 就蹲下来。 Gak ada WC duduk waktu itu, mana ada begitu, jongkok. Jongkok, 蹲下来， udah jongkok, selesai toh, ya. 蹲下来就好了。 Ya balik, berapa mil? 就再回家几个里呢？ 2 mil kan? 2里， Nah, jadi dia sebenarnya jalan udah berapa mil? Sudah 4 kan? 4里路了。 Bapak Ibu kalau hari Minggu nggak bisa ngitung ya. Jadi udah 4 mil kan? 已经 Gitu. 4里路了。 Nah, mereka punya aturan begini. 他们的规矩是这样 Yang 子。 namanya bekerja itu berjalan lebih dari 2 mil. 如果超过2里路的话， Kalau kurang dari 2 mil itu cuma ke WC. 如果 gitu. 少2里路，就大家跑去洗手间。 Habis itu balik jalan 4 mil 那 kan? 么再回来的话，就走4 Tapi 里路。 sudah jongkok dulu.
可是 gitu kan? 先蹲下来， Nah, jadi hitung dari mula lagi. 所以从开始就算起就开始。 Jadi kalau kamu mau jalan 10 mil gimana caranya? 如果你们要走圣里路，怎么样呢？ Namanya aja orang Israel pasti pinter. Kalau kamu nggak tahu kan udah bingung kan? Nah, kalau mereka jalan 2 mil, 如果他们走2里路， jongkok, 蹲下来， bangun, jalan lagi 2 mil, 就站起来，再走2里路， jongkok lagi, 就蹲下 nah, 来， jalan dan seterusnya. 再走2 Pinter 里路。 nggak tuh? 啊， Tapi- 聪明不聪明？ Mereka tuh ceritanya mau mewujudkan, kuduskanlah hari Sabat. 所以他们就是要遵行为安息的守为圣日。 Sebenarnya cita-citanya itu ingin menguduskan hari Sabat. 他们是想要把安息日守为圣日， Tapi sayang, terus dia pikir Tuhan nggak tahu ya. Kamu mau jongkok di WC apa mau jongkok di mana lo, gitu kan? 他不知 Gitu. 道要蹲下来。 Jadi mereka ternyata pintar ngebohongin Tuhan juga 他 begitu. 们也是感激红上帝。 Nah, jadi mula-mulanya bagus kan orang Farisi. 呀，起初的时候，他们这些法利赛人是很好的， Nah, cuma mereka menjadi legalitas. 可是他们 Menjadi 变成 legalitas ya. Nah, cuman cari legalnya doang. Ya, nggak apa-apa mereka ngerti. Nah, jadi pada waktu mereka datang, bertobatlah kamu. 所以当他们来的时候，就说你们要悔改， Loh, bertobat apa? 悔什么改呢？ Orang Farisi berdoa apa enggak? 法利赛人有没有祷告？ Nanya ini. Ah, gitu dong. Tadi saya nggak diladenin. Mereka berdoa kan? Orang 当 Farisi 当然他们 berdoa. 也祷告， Beribadah nggak? 有没有敬拜上帝？ Beribadah, doa, baca Alkitab nggak? 有没有读圣经？ Baca. 有，他们一 Ya. 定有读圣经。 Wah, mereka tuh sejak umur 12 tuh diajar menghafal kitab Taurat. 所以当他们12岁的时候，他们要这个hukum Taurat背诵这个律法。 Jadi kamu jangan bingung ya, orang-orang Yahudi itu bisa hafal kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka 其实他们从小，他们这些小孩子已经会背诵创世纪、出埃及、利未记、生命记、民数记。 paling sedikit itu mereka hafal. 其实他们这5本书已经背诵了。 Karena nggak ada Alkitab kan waktu itu kan? 当时也没有好像我们的圣经一 Tidak 样， ada. 没 Jadi 有， mereka hafalin itu. 所以他们有背诵这些圣经， Nah, mereka baca Alkitab 他们读圣经， lebih rajin dari kita. 他们比我们更勤劳的。 Kita kitab Kejadian seluruhnya aja belum pernah baca kali. 你们可能创世纪整本创世纪还没有读过 Mungkin Kejadian karena cerita semua ya pernah lah ya. 啊，可能是就讲故事，可能我们就很有兴趣的读完它。 Ayo coba siapa yang baca Imamat dari depan ke belakang? Ayo. Benar kan nggak ada tuh? 有没有 Ah. 读？ Oh 有 satu 有 cuma. Ada lumayan ya. Jadi mereka baca Alkitab. 他们有读圣经， Tapi sekarang datang kepada Yohanes. 可是他们来到施洗约翰的面前， Bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah 你 dekat. 要悔改，因为天国近了。 Lu bertobat apa? 悔什么改呢？ Saya sudah berdoa, 我已经祷告了， beribadah, 敬拜上帝， baca 读圣经， Alkitab, memberi persembahan, 奉献、 pelayanan. 侍奉， Mau apa lagi? 还有什么呢？ Begitu kan? 还不够什么？ Dan Tuhan Yesus mengakui sebenarnya ibadah daripada orang Farisi. 其实他们就是承认法利赛人的这个敬拜。 Tuhan Yesus mengatakan 主耶稣说， kalau kerohanian kamu tidak lebih rohani daripada orang Farisi, kamu itu berdosa. 如果你们的义不胜过法利赛人的话，你们就犯罪。 Artinya Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa mereka melakukan hal-hal yang rohani itu dengan sangat giat. 所以主耶稣承认，这个法利赛人的义是真正的很勤劳的、很殷勤的做。 Maka orang Kristen juga harus punya hidup rohani seperti paling sedikit seperti mereka, kata Tuhan Yesus. 所以我们在属灵方面的生活，我们必须像这个法利赛人一样。 Tapi sekarang datang sama Yohanes disuruh bertobat. 所以他们这些人来到施洗约翰的面前，是约翰叫他们悔改。
Ini Farisi Saduki itu pemuka agama pada waktu itu. 当那个时候，法利赛人、撒都该人是宗教的领袖， Datang KKR, 开粉信会， disuruh sama pendeta Yohanes itu 咱们 suruh 施洗约翰 bertobat.，施洗约翰牧师叫他们悔改哦。 Nah, bisa dibayangin nggak Bapak Ibu sekalian? Saya datang nih KKR. 我来到我参加布道会， Katakanlah Pak Stephen Tong lah kali. 比方说是崇荣牧师的布道会， Lalu saya ditunjuk, hai ular beludak, bertobatlah kau, 大 gitu 家 kan? 马上指着我，你是毒蛇的种类， Oh, mungkin saya lempar sendal. 我就丢那个拖鞋给他， Bisa dibilang begitu. 他会这么说啊， Kita pendeta kan? 那是我牧师嘛， Iya. Kita pemuka agama, 是宗教的领袖， tapi justru kita disuruh bertobat. 就是叫我们悔改啊， Nah, bertobat apa? 为什么改呢？ Nah, kita tahu kan Yohanes Pembaptis itu adalah pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. 我们知道，施洗约翰是为主的道路而预备的。 Jadi bagaimana sikap kita di dalam menyambut Sang Raja? 那我们怎么样在迎接君王的态度上如何呢？ Memang Tuhan Yesus sudah ada, 主耶稣已经来降临了， cuma berbeda setengah tahun sama Yohanes. 跟施洗约翰差半年的时间，6个月的时 Jadi 间， dia sudah datang, 他已经来了。 tapi dia memulai pekerjaan pada umur 30. 30岁的时候，主耶稣开始传道， Jadi Yohanes Pembaptis mempersiapkan Tuhan Yesus. 所以施洗约翰要为耶稣预备道路。 Dan yang mempersiapkannya dengan cara, hei kamu bertobat, begitu kan? 也就是说，嘿，都是的种类，你们要悔改， Apa maksudnya? 是什么意思呢？ Jadi artinya sikap dia di dalam menyambut sang raja, 在迎接君王的这个态度上， sikap orang Farisi yang cuman menjalankan, mereka punya syariat-syariat Kristiani, itu harus bertobat. 所以他们就要实行这些法利赛人实行，也就是说，他们这些人就要悔改。 Dengan kerajaan surga sudah dekat, kamu tidak bisa melakukan, kamu punya ibadah seperti demikian. 因为天国近了，所以你们这些法利赛人的敬拜不是这个样子。 Dengan kedatangan Tuhan Yesus itu kamu bukan sekedar menjalankan syariat-syariat agama. 所以我们并不是，你们并不是说当做成为宗教的领袖而已。 Tidak cukup kamu tuh ikut berdoa, beribadah dan sebagainya. 所以你们读圣经、祷告、敬拜上帝不是这么简单的。 Tapi yang penting adalah kamu menyambut Tuhan Yesus. 最主要的，你们怎么样迎接耶稣基督？ Kamu menerima Tuhan Yesus. 你们怎么样接受耶稣？ Kamu mendengar ajaran daripada Tuhan Yesus. 你们要听耶稣的教训， Kamu membuka hatimu bagi Tuhan Yesus. 你们要为着耶稣而打开你的 Nah 心。 ini tidak ada. 其实没有， Orang-orang Farisi dan Saduki tidak membuka hati mereka buat Tuhan Yesus. 其实这些法利赛人和撒都该人没有打开他的心接受耶 Dan 稣， karena mereka tidak membuka untuk Tuhan Yesus, 他们的心没有接受他， itulah sebabnya, hei kamu ular beludak, bertobatlah. 所以为了这个缘故，施洗约翰责备这些法利赛人说毒蛇的种类。 Karena agama itu bukan yang dikehendaki Tuhan. 其实宗教并不是上帝的意思， Kita di dalam kekristenan bukan menerima sejumlah ajaran-ajaran yang harus dilaksanakan. 其实我们做基督徒，并不是说单单接受基督教的教训 Kita 而 di 已， sini menyambut Sang Raja, 来迎接耶稣基督， menerima pribadi, 接受他的信息， menyambut Tuhan. 接受主。 Itu yang kita perlu lakukan pada waktu kita mempersiapkan diri menyambut Natal. 所以，当我们要准备进入圣诞节的时候，我们就是说，打开我们的心，迎接我们的耶稣基督。 Kita tidak sekedar mencari entertainment. 我们并不是说暂时去找这些娱乐 Mungkin 而已。 orang merayakan Natal itu dengan band-band ibu kota, 我们要庆祝圣诞节，我们并不是说请这些乐队来， dengan penyanyi-penyanyi ibu kota, 也就是说请他们这些个性来， artis-artis ibu kota. 在电影明星等等。 Tapi apa itu yang Tuhan pengen?
Apa itu Tuhan pengen? 哦，是不是上帝所要的意思呢？ Bukan kan? 不是， Tuhan mau dengerin itu nyanyi gitu. 是不是上帝要听那些歌？ Dia nyanyi Jingle bell, jingle bell, jingle all the way, gitu kan? Tapi nggak jelek gini ya. 上帝要不要听这廖牧师唱歌？ Lo kali kamu bagusan nyanyi toh. 好吧，terusin terusin。 Ya, jadi apa Tuhan Yesus mau cari itu? 是不是主耶稣要听这些声音呢？ Lo Tuhan tanya, jingle bell, bell apa? Gua nggak datang bawa-bawa bell. 主耶稣说：“你们说jingle bell，这个铃是什么呢？你们都没有带铃吗？” Lalu kamu jingle bell, bell apa? Jingle apa? Gitu kan? jingle apa, bell apa？ Iya kan? Iya, Ya. iya. Tuhan Yesus bingung loh. 主耶稣头很老胀， Untung dia nggak pakai sendal. Kalau nggak lempar lagi ke kamu. 然后他没带头，直接把它丢到你们。 Kalau kamu lewati Natal begitu ditabuk sama Tuhan Yesus masuk selokan loh. Ya, jadi bagaimana sikap kita dalam menyambut Sang Raja? 那我们怎么样迎接我们的君王的态度呢？ Sederhana bukan? 很简单， Bertobat. 悔改。 Kita Natal merayakan bukan kedatangan sekedar seorang bayi, 圣诞节并不是说我们庆祝只有婴孩的降生， tapi kita mengingat bahwa Tuhan datang kepada kita. 我们要记得主耶稣神来到我们中间。 Nah, apakah kamu buka hatimu? 请问你有没有打开你的心呢？ Apakah kamu memberi tempat bagi Tuhan 请 Yesus? 问你有没有为耶稣预备你的地方呢？ Apakah kamu sudah bicara dengan Tuhan Yesus? 请问你已经曾经跟耶稣谈过话吗？ Apakah kamu menyambut Tuhan Yesus? 你是不是迎接主耶稣？ Semua kepada pribadi 那个这个全部是为着我们自己个人。 yang kita lakukan pada Dia. 那么我们是要我们这个事情，就是说要迎接他本身， Natal itu bukan cari hiburan buat kita, 并不是说我们要找娱乐， cari seneng buat kita, 没说我们喜欢 cara acara yang cocok buat 哦， kita, 是不是找那个适合于我们的节目呢？ cari acara yang rame. 就是找那个很热闹的节目。 Tuhan Yesus nggak ada di sono. 主耶稣不在他们中间， Mungkin dia cuma tunggu di depan gereja. 他可能是站在教会的门口而已， Karena di gereja dia tidak dikasih tempat. 因为在教会里面，耶稣没有我们没有给耶稣地方。 Yang dikasih tempat itu adalah entertainer di depan. 在 di 前面有 mimbar. 这个电影明星等等， Dan kita tidak cari Tuhan Yesus. 我们不找耶稣， Kita cari entertainment. 我们去找这些电影明星等等。 Kita cari kesenangan kita sendiri. 那么我们也找我们自己的喜欢。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， bagaimana kita menyambut Natal? 那我们怎么样迎接这个圣诞呢？ Yohanes mengingatkan kan, 施洗约翰提醒我们， hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. 你们要结出悔改的果子。 Kamu kalau terima Tuhan Yesus, pasti nyambutnya lain. 如果你们接受耶稣基督，你们的迎接一定是不同的。 Hari Natal kamu datang ke gereja, 那么圣诞节的时候，我们来到教会， yang paling utama bukan yang di mimbar. 最主要的不是在讲台 Yang 上， paling utama mungkin pada waktu kamu duduk di sono, 就是当我们坐在那里的时候， kamu diam, 我们安静， kamu berdoa dalam hati, 我们在心里祷告， kamu bicara dengan Tuhan 我们 Yesus, 跟主耶稣交谈， kamu menyapa dengan Tuhan 我们 Yesus. 跟耶稣打招呼， Itu jauh lebih indah. 那就是远比 Dan 这个事情更好。 Tuhan Yesus lebih senang. 主耶稣更喜欢。 Jadi kalau kamu sudah bertobat, 如果我们已经悔改的话， tidak lagi seperti orang Farisi Saduki, 不像法利赛人跟撒都该人一 maka 样， Tuhan Yesus minta hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kamu. 因为主耶稣要我们的是，我们以悔改的心相称。 Apakah kamu mengandalkan cuman ibadah-ibadah kosong? 是不是我们常常要靠着这些空的这个敬拜呢？ Syariat-syariat kosong dari Kristen? 我们这些宗教的仪式等等呢？ Atau
betul-betul kita mengasihi Tuhan kita. 我们是不是真心诚意的爱我们的主呢？ Betul-betul menyambut Dia. 我们真的迎接我们的主， Betul-betul mengasihi Dia. 我们真心诚意的爱耶稣， Betul-betul menginginkannya Dia. 我们真的是想望他，渴望他。 Anda tidak menjawab saya. 你们没有回答， Anda menjawab Tuhan. 你们向上帝 Mau 回 nggak 答。 Anda menyambut Tuhan Yesus secara pribadi? 那么我们每一个人都有每一个人自己如何迎接君王呢？ Mari kita berdoa. 我们祷告。 Anda melihat diri Anda sendiri. 我们要安静在神的面前。 Apakah saya sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan Yesus itu? 我们是不是诚心诚意就盼望耶稣呢？ Peranan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apakah Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi raja di dalam kehidupan kita? 请问主耶稣在我们的生命当中是不是为王呢？ Anda boleh berdoa dalam hati, 我们可以在上帝的面前祷告， Anda boleh berkata-kata kepada Tuhan 我们 Yesus. 可以告诉我们的主， Ampuni kami ya Tuhan. 主，我们求你饶恕我们。 Barangkali kami menerima ajaran Tuhan, 可能我们已经接受了耶稣的教训， tapi kami tidak menerima pribadi Tuhan sendiri. 可是我们没有接受主本身。 Kami menolak Tuhan yang hadir dalam hidup kami. 我们已经拒绝了主在我们心中， Kami menolak Allah yang ada di hadapan kami. 我们已经拒绝了我们在我们面前的上帝。 Malah kami mengharapkan sesuatu yang kosong. 多少时候我们想望的就是空的盼望， Sekedar hiburan. 就单单是娱乐而已。 Mungkin ada judul tentang Tuhan, 我们可能有这个神， tapi kami tidak menyambut Tuhan sendiri. 可是我们不自己去迎接主， Tidak memberi tempat bagi Tuhan dalam hidup kami. 让主在我们的生命当中。 Menjelang Natal ya Tuhan, 叫我们有预备圣诞节的时候， tolong kami persiapkan hati, 叫我们预备好自己的心， persiapkan tempat. 叫我们预备好自己的地方。 Kami memberi tempat bagi Tuhan di dalam hati kami. 在我们的心里，我们为主为我们预备地方， Memberi Tuhan tempat dalam hidup kami, 让主自己在我们的生命当中， dalam pekerjaan kami, 在工作上， di dalam keluarga kami, 在家庭里， di dalam seluruh aspek 在 kehidupan kami. 一切各方面的事。 Tuhan tolong kami. 主，我们求你帮助我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。